Salam sejahtera dan salam biru warna. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 1 yang berkaitan dengan ciri-ciri perkembangan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan teori perkembangan Erik Erikson. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama, Wilfredo Juin, yaitu saya sendiri. Kedua, Iwana Nabila. Ketiga, Danish Irfan. Keempat, Anis Auni. Dan terakhir, Fisika. Bagi memulakan pembentangan ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang latar belakang Erik Erikson. Beliau dilahirkan pada 15 Jun 1902 di Frankfurt, Jerman, dan telah meninggal dunia pada 12 Mei 1994 di Massachusetts, Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan seorang warga negara Amerika Jerman. Bermula dari tahun 1936 hingga 1939, Erikson bekerja di Yale Institute of Human Relations dan sebagai profesor di Yale School of Medicine. Erik Erikson juga bergiat aktif dalam bidang psikologi perkembangan individu, dan kajian-kajian beliau banyak dipengaruhi daripada ahli psikologi Sigmund Freud dan Anna Freud. Bidang penyelidikan Erik Erikson adalah dalam bidang psikologi perkembangan. Antara teori beliau yang terkenal adalah teori perkembangan. Sebagai contoh, beliau telah mengkaji kumpulan kanak-kanak orang asli dan mengaitkan pengaruh masyarakat dan budaya terhadap perkembangan kanak-kanak orang asli tersebut. Erikson juga percaya bahwa terdapat perkaitan antara cara penyelesaian dengan masalah dengan kesehatan psikologi mereka. Perkara ini dapat dilihat melalui 8 peringkat perkembangan manusia. Dalam pembentangan ini juga kami akan mengulas tentang teori perkembangan Erik Erikson, beberapa peringkat perkembangan yang melibatkan murid-murid, ciri-ciri perkembangan individu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan murid. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang kedua, yaitu Saudari Iwana Nabila. Itu saja daripada saya, sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menceritakan berkaitan teori perkembangan individu berdasarkan Erik Erikson. Erik Erikson menerima pakai pemahaman dari Sigmund Freud bahawa pembangunan dicirikan oleh satu peringkat berkaitan konflik antara dua perspektif. Beliau percaya bahawa seseorang itu perlu memegang kedua-dua perspektif untuk mencapai kekuatan identiti yang ditarifkan sebagai satu kebaikan. Terdapat banyak ruang dan peluang untuk pembesaran dan personaliti sepanjang hayat seseorang itu. Dan sesuatu yang menjadikan teori Erik Erikson sedikit berbeza berbanding teori Sigmund Freud ialah Erik Erikson mencadangkan bahawa perkembangan personaliti ini merangkumi keseluruhan kehidupan seseorang itu dan bukan hanya tertumpu pada zaman kanak-kanak yang ditekankan oleh Sigmund Freud. Erik Erikson menekankan asas pembelajaran ketika membesar berkait rapat dengan persekitaran seseorang itu. Sebagai contoh, beliau menekankan peranan budaya dan masyarakat. Erik Erikson juga menekankan seseorang itu untuk mencari identiti tersendiri. Sebagai contoh, identiti murid yang berusia 7 tahun di Malaysia adalah berbeza dengan murid yang berusia 7 tahun di Amerika Syarikat. Hal ini disebabkan persekitaran memainkan peranan yang penting. Umur yang sama, iaitu murid yang berusia 7 tahun di negara sendiri, jika dilihat seperti kurang matang berbanding umur 7 tahun di negara luar. Baiklah, mari kita teruskan dengan penjelasan tentang teori berkaitan perkembangan individu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sekarang kita akan melihat pula 8 tahap perkembangan mengikut teori Erik Erikson. Okey, tahap yang pertama ialah kepercayaan melawan ketidakpercayaan. Okey, tahap ini merupakan tahap permulaan yang akan mempengaruhi perkembangan seseorang individu tersebut. Pada tahap ini, individu tersebut akan belajar untuk mempercayai ataupun tidak mempercayai berdasarkan layanan yang diberikan kepadanya. Okey, contohnya seorang pelajar ini akan meletakkan seluruh kepercayaan berdasarkan tindakan guru tersebut. Contohnya, guru tersebut mengajar dengan bersungguh-sungguh dan nampak keikhlasan untuk dia mengajar dalam dia mengajar. Okey, beralih pada tahap kedua. Tahap kedua merupakan tahap kemandirian lawan rasa malu dan ragu. Okey, tahap ini tahap di mana seorang individu akan mampu untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan. Okey, jika individu tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah ini, mungkin kerana dia ragu-ragu akan kebolehan dirinya sendiri. Contoh, seorang pelajar ini dapat menyelesaikan latihan yang diberikan oleh guru tanpa bantuan daripada guru tersebut maupun rakan-rakannya. Baiklah, sekarang kita akan melihat pula kepada tahap yang ketiga.
Tahap yang ketiga merupakan inisiatif melawan rasa bersalah. Pada tahap ini, setiap individu akan mula untuk meneroka dan mencuba sesuatu perkara yang baru dan mencabar. Mereka juga akan sentiasa mencari ruang dan peluang untuk meningkatkan lagi potensi diri mereka. Contohnya, seorang pelajar akan mula meneroka silibus pembelajaran mereka selepas guru mereka mengajar mereka mengenai awal permulaan silibus tersebut, dan mereka akan mula meneroka dan akan cuba menyelesaikan latihan yang ada dalam silibus tersebut walaupun belum diajari oleh guru mereka sendiri. Baiklah, sekarang kita akan melihat pula kepada tahap keempat. Tahap keempat ialah berdaya saing melawan rasa rendah diri. Pada tahap ini, tahap di mana seseorang pelajar akan mula bersemangat apabila melihat kejayaan orang lain dan dirinya sendiri. Contoh kejayaan dirinya sendiri, pelajar tersebut akan melihat kembali pencapaian-pencapaian yang pernah dia dapat pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahap ini akan wujud persaingan antara di dalam kalangan pelajar di dalam kelas, tetapi ia merupakan persaingan yang sihat kerana mereka saling berusaha untuk meningkatkan lagi pemahaman mereka mengenai suatu subjek, dan mereka akan berusaha untuk mendapat markah yang baik di dalam subjek tersebut. Sekarang kita akan melihat pula kepada tahap yang kelima. Tahap yang kelima merupakan identiti melawan kekeliruan identiti. Tahap ini merupakan tahap di mana setiap individu perlu mencari identiti mereka sendiri dari segi personaliti, bidang pekerjaan, agama dan juga politik. Kekeliruan identiti yang berlaku ini kebanyakannya berpunca daripada persekitaran sosial mereka sendiri. Sebagai contoh yang dapat diberikan, seorang pelajar ini ingin melanjutkan pembelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi, tetapi ia lebih memilih untuk mengikuti kawannya. Contoh, keputusan peperiksaannya sangat bagus, jadi dia boleh melanjutkan pembelajaran ke peringkat degree contohnya. Namun dia lebih memilih untuk mengikuti kawan-kawannya menyambung pelajaran di peringkat diploma. Terima kasih kepada sahabat saya, Danish Irfan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis. Untuk poin kali ini, saya akan menghuraikan dengan lebih terperinci mengenai ciri-ciri perkembangan individu. Untuk ciri-ciri perkembangan individu, kita terdapat kepada 4 aspek, iaitu jasmani, kognitif, emosi dan sosial. Dari segi aspek jasmani pula, kita dapat melihat perkembangan seseorang individu tersebut berdasarkan keupayaan dan kebolehan mereka dalam mengendalikan anggota badan mereka. Sebagai contoh, dalam teori Erik Erikson, iaitu stage 2, autonomy versus shame and doubt, kita dapat melihat perkembangan seseorang kanak-kanak itu dalam mengendalikan proses toilet training mereka. Dari segi aspek kognitif pula, kita dapat lihat perkembangan seseorang individu tersebut melalui keupayaan mereka berfikir secara kreatif dan kritis. Antara perkembangan yang dapat kita lihat dalam seseorang individu tersebut, kita dapat melihat mereka dapat membaca dengan baik, mengira, berfikir dengan lebih matang. Dari segi emosi pula, kita dapat lihat ciri-ciri perkembangan individu itu apabila mereka dapat mengawal dan mengendalikan perasaan mereka. Sebagai contoh, dalam teori Erik Erikson, which is stage 6, intimacy versus isolation, seseorang individu itu akan melalui fasa percintaan. Kita dapat lihat bagaimana mereka dapat mengawal perasaan marah, cemburu apabila mereka mengalami masalah percintaan. Dan akhir sekali, dari segi sosial pula, kita dapat lihat bagaimana perkembangan individu itu berdasarkan kemahiran dalam menjalinkan hubungan sosial. Selain itu, kita juga dapat lihat bagaimana proses komunikasi itu dapat dijalankan, dapat disampaikan dengan baik ataupun tidak. Sebagaimana yang terdapat dalam teori Erik Erikson, which is stage 5, identity versus role confusion. Pada fasa remaja, kita dapat lihat bagaimana seorang remaja itu dapat mengenal pasti apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. That's all from me. Saya akan serahkan kepada next presenter, PCK. Salam sejahtera saya ucapkan.
Terima kasih kepada saudari Anis Auni berkenaan dengan pembentangan sebelum ini. Jadi, saya akan teruskan kepada pembentangan saya, iaitu faktor mempengaruhi perkembangan individu. Faktor mempengaruhi perkembangan individu ini terbahagi kepada dua, iaitu faktor baka dan juga faktor persekitaran. Saya akan mulakan dengan faktor baka terlebih dahulu. Faktor baka merupakan satu faktor yang di mana seseorang individu itu mempunyai ciri-ciri yang sama seperti yang terdapat pada ibu bapa dia melalui dari segi jin ataupun daripada warisan dia. Antara contoh-contoh faktor baka ini adalah melalui ketinggian, berat badan, warna kulit, warna mata dan sebagainya. Faktor baka ini telah memberi kesan dalam pelbagai aspek kepada individu itu, antaranya adalah melalui dari segi fizikal, mental dan juga kecergasan individu tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor persekitaran. Faktor ini merupakan satu faktor yang berkait rapat dengan kehidupan seseorang individu itu selepas individu itu dilahirkan. Antara contoh-contoh faktor persekitaran ini adalah melalui rakan sebaya, keluarga, pemakanan, guru dan sekolah. Faktor ini juga telah memberi pengaruh kepada individu itu secara keseluruhan, yang di mana ia akan memberi impak serta kesan kepada individu itu semasa mengalami pertumbuhan. Secara keseluruhannya, kedua-dua faktor baka dan juga faktor persekitaran ini telah memberi kesan kepada implikasi terhadap seorang guru. Antara implikasi-implikasi tersebut adalah membantu seseorang guru itu untuk merancang objektif serta maklumat dalam pembelajaran, membantu guru itu juga untuk meramalkan tingkah laku pelajaran ataupun pengajaran dalam kelas, serta membantu guru itu juga untuk merancang pembelajaran itu mengikut kesesuaian dalam kelas, mengikut keadaan murid-murid itu. Ini menyebabkan murid-murid itu akan akan bersesuaian dengan keadaan di dalam kelas. Sekian saja pembentangan saya untuk kali ini. Saya akan pass kepada Wilfredo untuk pembentangan akhir. Secara keseluruhannya, kajian Erik Erikson banyak memfokuskan dalam aspek perkembangan individu. Hal ini kerana kajian beliau berfungsi untuk memahami keperluan generasi muda tentang pengaruh masyarakat, kerana ianya akan mempengaruhi perkembangan mereka, apa yang dipelajari dan apakah sumbangan mereka kelak. Dapat juga dirumuskan bahawa teori psikososial Erikson juga mementingkan kemunculan diri, pencarian identiti, mengenal pasti hubungan sesama individu dan peranan budaya dalam kehidupan harian mereka. Erikson juga berpendapat bahawa semakin berjaya seorang individu dapat menyelesaikan krisis mengikut 8 peringkat perkembangan manusia, semakin baik psikologi mereka. Konflik dan personality juga memainkan peranan penting dalam teori perkembangan Erikson ini. Hal ini kerana konflik menjadi pengukur psikososial dalam kehidupan, manakala personality merupakan hasil daripada fikiran, tingkah laku dan tindak balas emosi terhadap sekeliling mereka. Saya akhiri pembentangan kami, iaitu kumpulan 16 dengan ucapan terima kasih.